Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan atas pembentangan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024 yang lalu. Berdasarkan pengumuman Belanjawan 2025, terdapat peningkatan kepada peruntukan yang diberikan kepada KPT iaitu sebanyak 10.76% berbanding tahun 2024. Bagi tahun 2025, KPT telah diperuntukkan sebanyak 18 bilion 97 juta 86,800 yang menjadikan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan keseluruhannya. Ini secara tidak langsung menggambarkan betapa pentingnya peranan kementerian ini sebagai pemangkin kerangka ekonomi madani melalui bidang pendidikan tinggi. Justru KPT akan terus komited dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi menyokong pencapaian aspirasi Belanjawan 2025 iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Puan Yang di-Pertua, sepanjang sesi perbahasan Belanjawan 2025 peringkat dasar kali ini, pelbagai persoalan dan saranan telah diutarakan oleh ahli-ahli Dewan yang mulia ini kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Bagi pihak KPT, saya merakamkan penghargaan kepada semua 32 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara dan isu-isu yang berada di bawah tanggungjawab kementerian ini semasa sesi perbahasan Belanjawan 2025. Bagi menjawab dan mengulas segala perkara berkaitan Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah dibangkitkan sepanjang minggu perbahasan, saya akan mengelompok dan mencerakinkan isu-isu utama mengikut topik bagi menjimatkan masa. Puan Yang di-Pertua, berkenaan dengan reformasi pendidikan tinggi. Saya buka sesi penggulungan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi pada hari ini dengan menyantuni isu yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota berkenaan reformasi pendidikan. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Indra Mahkota yang sentiasa cakna dan mengambil berat tentang isu-isu berkaitan lanskip pendidikan tinggi negara. Kita semua menyedari dunia kini tidak lagi seperti biasa di mana persekitaran global sedang berubah dengan pantas. Ketidaktentuan dalam lanskip dunia menunjukkan bahawa apa yang kita anggap normal sebelum ini semakin berubah, termasuklah ekosistem pendidikan tinggi. Justru adalah penting untuk kita menyesuaikan kerangka pendidikan tinggi negara agar seiring dengan perubahan yang sedang berlaku di dalam lanskip pendidikan tinggi supaya kita tidak ketinggalan. Justru itu, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi kini sedang giat membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia atau PPPTM 2026-2035. Dalam pembangunan pelan ini, kita juga mengambil kira 5 kerangka yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota di dalam perbahasannya. KPT turut menggunakan semua laporan reformatif sebagai input utama untuk membangunkan PPPTM 2026-2035. Antaranya adalah laporan Jawatankuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional dan kajian dengan izin New Horizon for Science, Technology and Innovation, a strategy to enhance higher education in Malaysia. PPPTM 2026-2035 ini yang sedang dibangunkan menetapkan 10 lonjakan dan 9 peralihan atau dipanggil sebagai game changers dengan izin penting
Antaranya adalah pertama, daripada pendidikan berstruktur atau structured education dengan izin kepada pendekatan unbundling of education dengan izin yang memberikan peluang kepada lebih ramai individu untuk mendapatkan pendidikan tinggi melalui pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, daripada menghasilkan graduan yang mencari kepada graduan yang mencipta pekerjaan dengan penekanan kepada kemanusiaan, kemahiran masa depan serta kepekaan terhadap alam sekitar. Ketiga, daripada ahli akademik berfokus output kepada impak kepada masyarakat dan planet. Keempat, kepimpinan dan pentadbiran berfokus proses kepada pendekatan yang lebih inovatif. Kelima, sistem pendidikan tinggi konvensional dan silo kepada yang menggunakan sepenuhnya teknologi terkini. Keenam, daripada individu celik teknologi kepada kompetensi dalam teknologi inovasi dan insaniah. Ketujuh, institusi akan mengadaptasi model keuangan baru yang lebih mapan. Kelapan, pengantarabangsaaan pendidikan tinggi bukan hanya tertumpu kepada menarik pelajar antarabangsa, tetapi juga akan melibatkan pengeksportan pendidikan tinggi ke luar negara. Dan kesembilan, membangunkan kerjasama pintar iaitu berubah dari pendekatan kerja silo kepada pendekatan whole of nation approach. Saya percaya apa yang sedang kita usahakan ini akan dapat mewujudkan ekosistem pendidikan negara yang lebih kondusif, berdaya tahan dan berdaya saing. Puan Yang di-Pertua, apabila bercakap tentang pendidikan tinggi, sudah tentu hal-hal berkaitan akademik dan kurikulum, pensyarah serta penyelidikan tidak ketinggalan. Sepanjang sesi perbahasan Belanjawan 2025, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Kemaman dan Yang Berhormat Indra Mahkota telah memberikan pandangan mereka berhubung perkara-perkara tersebut. Terima kasih saya ucapkan di atas keperhatian ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya ambil maklum di atas cadangan Yang Berhormat Paya Besar dan Yang Berhormat Shah Alam untuk kita tawarkan program atau kursus berkaitan halal management atau pengurusan halal kepada pelajar-pelajar warga negara dan juga pelajar antarabangsa. Untuk maklumat Dewan, sehingga kini terdapat 37 program halal mendapat akreditasi penuh merangkumi peringkat diploma hingga ijazah kedoktoran. 13 program mendapat akreditasi sementara yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi awam dan juga institusi pendidikan tinggi swasta. Terkini, 11 buah universiti awam yang menawarkan program berkaitan industri halal yang terdiri daripada penawaran kursus sijil ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Sebagai contoh, Universiti Melaya baru sahaja menawarkan sarjana pengurusan halal bermula Oktober 2023 di bawah Akademi Pengajian Islam. Selain itu, UiTM juga menawarkan program diploma pengurusan halal dan sarjana. KPT menyambut baik saranan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Bentong agar diperbanyakkan kursus-kursus bersijil berkaitan autisme untuk menggalakkan lebih ramai juru pulih perubatan. Suka saya perjelaskan di sini bahawa KPT melalui MQA sentiasa menggalakkan pemberi pendidikan tinggi menawarkan program terkini dan berinovasi bagi memastikan program-program yang ditawarkan berkualiti dan bertepatan dengan keperluan semasa. Untuk makluman, ahli yang berhormat, pada ketika ini juga terdapat 6 program dalam bidang terapi, cara kerja peringkat diploma dan ijazah muda yang ditawarkan di UKM dan UiTM serta 3 program pasca siswazah di UiTM. KPT juga melalui USM, UKM, UPSI turut menawarkan ijazah sarjana muda pendidikan iaitu pendidikan khas. Manakala sarjana pendidikan khas ditawarkan juga di UM, USM, UKM, UPSI. UPSI turut menawarkan doktor falsafah dalam pendidikan khas.
Selain itu, kementerian ini melalui Universiti Awam sentiasa memastikan agar prasarana dan fasiliti yang terdapat di Universiti Awam adalah selesa dan kondusif untuk semua pelajar termasuk pelajar autisme. Di UIA umpamanya, Unit Perkhidmatan Kelainan Upaya atau DSU dan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya sentiasa memastikan kebajikan pelajar autisme yang mengikuti pengajian di UIA sentiasa terjaga. Setakat ini, terdapat 20 orang pelajar autisme sederhana di UIA yang mengambil pelbagai bidang seperti dalam bidang pengajian agama, Quran dan Sunnah dan termasuk juga dalam bidang IT, dalam bidang kejuruteraan, arkitek dan lain-lain. Puan Yang di-Pertua, menjawab kepada Yang Berhormat Temerloh dan Yang Berhormat Kubang Pasu berkenaan penyusunan semula bidang-bidang yang disediakan di IPT, termasuklah kurikulum dan pengajian kejuruteraan, khususnya semikonduktor, supaya selari dengan keperluan sumber tenaga semasa di pasaran buruh dan juga kehendak industri. Ingin saya kongsikan di sini bahawa KPT melalui MQA telah membangunkan dokumen jaminan kualiti sebagai rujukan piawaian dan panduan kepada pemberi pendidikan tinggi atau education providers dengan izin dalam membangunkan program yang berkualiti ini. Salah satu dokumen jaminan kualiti yang disediakan adalah Kod Amalan Akreditasi Program atau dengan izin Code of Practice for Program Accreditation yang merupakan rujukan standard dalam penilaian akreditasi. Antara standard yang ditetapkan sebelum suatu program diberi pertimbangan untuk penawaran ialah keperluan PPT untuk menjalankan analisa keperluan dari segi kajian keperluan pasaran dan keboleh pasaran graduan. Ini bagi memastikan program yang ditawarkan berkualiti dan bertepatan dengan keperluan industri. Bagi kursus pengajian di bawah badan profesional pula, penawaran kursus pengajian berkaitan hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Teknikal Bersama bagi memastikan kursus pengajian yang ditawarkan memenuhi kerangka kelayakan Malaysia atau dengan izin Malaysian Qualification Framework. Yang Berhormat Kubang Pasu turut mencadangkan agar diadakan kolaborasi rapat antara IPT dan industri, terutamanya dalam bidang semikonduktor. Untuk makluman Yang Berhormat, KPT kini sedang mengadakan sesi libat urus bersama syarikat-syarikat semikonduktor di Malaysia bagi mengenal pasti pengetahuan, kemahiran dan keperluan spesifik syarikat-syarikat tersebut. Usaha ini akan dapat membantu menambah baik kurikulum sedia ada. Ini juga akan membolehkan pihak kementerian merangka intervensi seperti Industry Talent Boost Camp di mana para pelajar akan menjalani latihan intensif untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Pelajar-pelajar kemudiannya akan disalurkan kepada syarikat-syarikat tersebut mengikut pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. KPT melalui USM juga telah melancarkan projek rintis MOHE atau MOHE Research and Industry Infused Incubator atau MRI3 program. Melalui inisiatif ini, sebuah konsortium elektrik dan elektronik atau ENE Universiti Malaysia yang terdiri daripada 19 universiti awam telah ditubuhkan pada tahun 2023 dan telah menandatangani MOU dengan 27 syarikat daripada sektor ENE untuk membangunkan bakat dengan kemahiran dipanggil sebagai dengan izin sharp skill dan smart skill yang bertepatan dengan keperluan industri ENE yang merangkumi bakat bermula daripada ijazah pertama sehingga ke peringkat pasca siswazah. Selain itu, pada 25 Jun yang lalu, KPT telah mengadakan sesi meja bulat bersama pihak industri iaitu ENE Industry Dialogue with the Minister of Higher Education bagi dengan izin bagi mendapat
input dan pandangan mengenai needs dan demand pihak industri terhadap graduan yang dikeluarkan oleh IPT tempatan. Dalam masa yang sama, kita juga mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan kehendak industri. Puan Yang di-Pertua, kini izinkan pula saya menghuraikan. Yang Mak Menteri sikit je, tak laluan. Terima kasih banyak Yang Berhormat Menteri. Yang Mak Menteri Pendidikan Tinggi ini nampak begitu prihatin. Saya dengar seronok dengan inisiatif yang telah diambil. Cuma saya punya benda yang saya sebut dulu dalam perbahasan saya juga ialah tentang keperluan khusus untuk National Semiconductor Strategy diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu kita perlukan 60,000 jurutera dalam bidang semiconductor atau chip dalam masa 5 sehingga 10 tahun yang akan datang. Kita ada banyak kekangan, cabaran-cabaran berhadapan dengan kita untuk menangani isu ini. Rintangan ataupun cabaran yang pertama ialah input kepada IPT. Khususnya IPT ini datang pada sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah ini dia kena ada jumlah yang cukup untuk yang membuat STEM. STEM bukan setakat STEM secara general per se, tapi STEM khususnya STEM package A, sains tulen sepenuhnya, STEM package B, sains tulen tolak one subjek dan masukkan subjek yang lain. Dua ini adalah penting untuk mereka melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Dan daripada data yang saya dapat daripada Kementerian Pendidikan juga dan juga daripada persatuan yang terlibat dalam bidang talent ini, pada tahun 2022 kita hanya mengeluarkan mereka-mereka yang punya ijazah kejuruteraan untuk masuk ke bidang ini dalam 7,000 orang. Dan kalau kita ambil 10 years back, average kita adalah hanya dalam 5,000 lebih, 5,000 orang lebih. Dan kita perlukan 60,000, itu hanya semiconductors. Tapi kalau termasuk EV, termasuk solar dan sebagainya, kita perlukan lebih ramai daripada itu. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh IPT dan apakah perancangan dan strategi untuk kita menangani isu ini? Sebab keperluan ini amat mendesak sekali. Sebab kita all out, Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri MITI all out pergi cari pelabur-pelabur. Tapi kalau kita tak ada jurutera yang cukup untuk memenuhi keperluan ini, mungkin mereka akan mencari tempat lain. Apakah perancangan dan strategi pihak IPT, khususnya IPTA, untuk menangani isu? Terima kasih banyak, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang dikemukakan, dan saya fikir saya perlukan penjelasan yang panjang lebar kerana apakah langkah-langkah itu. Namun secara ringkasnya izinkan saya maklumkan bahawa pertama kita sependapat dalam soal keperluan tenaga kerja ataupun talent development yang sangat diperlukan untuk 10 tahun akan datang. Bukan hanya itu saja, kita turut merangka bagi tempoh yang terdekat ini. Seperti yang disebutkan oleh yang berhormat itu ialah antaranya keperluan pada masa kini. Kerana keperluan yang disebutkan, jumlah yang disebutkan oleh Yang Berhormat adalah merupakan satu keperluan untuk jangka panjang. Namun kita perlu merangka juga mulai daripada sekarang. Apakah keperluan yang sebenarnya? Lantaran itulah dari segi perbincangan bersama dengan industri itu sangat penting. Seperti yang kita sedia maklum, antara pendekatan yang dibuat oleh kerajaan ialah dengan mengadakan, dia panggil quadruple helix pendekatan, iaitu dengan melibatkan industri, dengan melibatkan kerajaan dan juga dengan melibatkan kementerian-kementerian yang lain dan ke semua sektor, empat sektor yang penting yang berada di kawasan-kawasan industri itu digabungkan sekali dan mengenal pasti akan keperluan pada masa itu. Yang keduanya, ia perlukan satu sistem keseluruhannya. Ya, ekosistem itu bukan hanya semata-mata melibatkan universiti. Kita kena faham keperluan yang dikehendaki dalam sektor E&E juga ia berkaitan dengan bidang-bidang yang di bawah kategori engineer, technician yang diperlukan. Jadi kesemua ini telah pun kita adakan perbincangan dan juga
perancangan-perancangan yang terkini perlu dilakukan. Sebagai contoh, yang seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tentang program TVET, satu program yang menyeluruh dan juga EV yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Bagaimana 2,000 kita punya pekerja ataupun mereka yang hendak diberikan latihan ini telah pun dihantar ke China sebagai contoh. Dan ini adalah antara langkah-langkah yang kita lakukan. Yang ketiga, benar seperti mana disebutkan oleh Yang Berhormat juga tadi ialah ianya perkara seperti ini bukan boleh hanya ditangani di satu pihak saja di peringkat universiti dan kolej, tetapi persiapan di peringkat awal itu sangat penting. Khususnya yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, STEM sebagai contoh. Itu adalah satu keperluan yang sangat mendesak. Namun kita juga mempunyai beberapa pendekatan yang lebih kreatif, termasuk juga pakej yang disebutkan oleh Yang Berhormat, mereka yang barangkali masuk ke aliran sains sosial tetapi mempunyai kecenderungan yang baik di dalam bidang sains dan matematik, yang itu juga kita buat percubaan di politeknik tertentu untuk kita melahirkan para jurutera yang ada kaitan dalam bidang yang disebutkan itu tadi. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ucap syabas kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan penerangan tentang reformasi pendidikan. Sebagaimana kita pernah bincang, kami di sebelah sini tak ada masalah untuk bekerjasama. Tapi saya nak sambung sikit, expand kepada persoalan kubang pasu. Ramai pelajar kita graduan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya perakaunan, kejuruteraan, architecture, tapi dia tak complete the final mile or the last mile dengan izin. Dia tak jadi AR, dia tak jadi IR, dia tak jadi chartered accountant dan sebagainya. Apakah ada tracer study untuk melihat, dan ini kebanyakannya pelajar Melayu Bumi Putra. Dia graduan tapi dia tidak menamatkan atau tak ambil sama ada professional papers dan sebagainya. Dan apa agaknya galakan dari KPT atau kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indah Mahkota. Ini adalah yang dipanggil proses-proses upskilling, dan dalam kita memastikan supaya mereka yang berada dalam bidang-bidang yang profesional itu akan mendapat pengiktirafan di peringkat bidang mereka melalui professional accreditation dengan izin. Dan ini yang kita lakukan kerana asas pendidikan di peringkat universiti itu ialah kita memberikan yang asas. Tetapi untuk mereka pergi ke hadapan, yang itu perlukan dari segi mereka, iaitu kemampuan mereka ataupun ada kalangan-kalangan tertentu, termasuk agensi-agensi tertentu. Saya ambil contoh dalam konteks UiTM. UiTM begitu jelas, iaitu mereka yang akan mengambil dalam bidang-bidang yang profesional ini akan digalakkan melalui MARA yang akan memberikan bantuan-bantuan tambahan bagi memastikan supaya mereka dapat complete dengan izin, complete the cycle dalam bidang yang mereka buat itu. Itu antara lain yang dibuat. Terima kasih. Okey, Menteri boleh bertanya satu. Temeluh ada menyebutkan tentang UEC. Agaknya apakah respon daripada KPT terhadap tuntutan pihak tertentu supaya kerajaan mengiktiraf UEC untuk masuk ke IPTA dan juga sebagai penjawat awam? Kerana kita tahu dari segi kurikulum memang bercanggah ataupun tidak selaras dengan dasar pendidikan negara. Begitu juga dari segi bahasa yang digunakan bukanlah menggunakan bahasa Malaysia. Sebaliknya bahasa Mandarin. Terima kasih. Saya akan cuba menjawab soalan sebab ada soalan yang dibangkitkan berkaitan dengan itu. Kalau Yang Berhormat izinkan saya untuk saya jawab yang lain-lain dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau boleh saya nak pergi tajuk dengan mengikut tajuk-tajuknya. Dengan izin boleh, Yang Berhormat. Ya, okay, terima kasih. Puan Yang di-Pertua, izinkan pula saya menguraikan isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Mas Gading berkenaan kualiti program yang ditawarkan di IPTS. Beliau menyatakan terdapat IPTS yang menawarkan kursus diploma tetapi kualitinya
adalah hanya bertaraf CJ Kemahiran atau pra-diploma sahaja. Untuk makluman ahli yang berhormat, IPTS adalah dikawal selia oleh kementerian ini melalui Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Ini adalah untuk memastikan IPTS tempatan dapat berkembang dan menyediakan pendidikan berkualiti. Sehubungan itu, IPTS hendaklah mendapatkan kelulusan pengendalian khusus pengajian daripada KPT sebelum ianya ditawarkan kepada pelajar. IPTS juga perlu memastikan kelayakan kemasukan pelajar memenuhi keperluan minimum standard program atau keperluan badan profesional dan SURE MQA yang berkuat kuasa bagi pengambilan pelajar dalam tempoh tersebut atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh pihak kerajaan. Puan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, saya beralih pula kepada isu penyelidikan yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Kemaman dan Yang Berhormat Indra Mahkota yang menyentuh berkenaan geran-geran dan dana penyelidikan kepada pensyarah. Yang Berhormat Kemaman menyarankan, beliau tak ada dalam, tapi Indra Mahkota ada, menyarankan agar geran-geran tersebut tidak hanya diberikan kepada sekelompok pensyarah sahaja. Kementerian ini sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan bidang penyelidikan di IPT dan telah menyediakan pelbagai geran penyelidikan kepada para pensyarah yang tidak dihadkan kepada kelompok penyelidik tertentu sahaja. Antara geran penyelidikan yang disediakan adalah dana penyelidikan fundamental, dana universiti penyelidikan, dana pemerkasaan penyelidikan bidang niche pusat kecemerlangan pendidikan tinggi dan beberapa dana khas pendidikan lain yang turut dikawal selia oleh KPT. Pemberian geran kepada penyelidik adalah berdasarkan kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan oleh KPT serta akan melalui proses penilaian dalam memastikan penyelidik yang layak untuk menerima sesuatu geran. Yang berhormat Indra Mahkota turut mengutarakan soalan berkenaan dana penyelidikan yang diterima oleh KPT dan MOSTI. Dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, terdapat beberapa program pendidikan yang ditawarkan. Cuma kalau saya boleh memahami apa yang cuba disampaikan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota tadi, berdasarkan pengalaman beliau yang berada di kementerian yang terbabit, iaitu bagaimana kita ingin mewujudkan kesalingan kerjasama di antara KPT dengan MOSTI. Dan itu juga yang dia tekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Tambun, ia berkaitan dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan secara terpisah selama ini, yang ianya dapat dilakukan kali ini secara bersama. Dan insya-Allah itu adalah pendekatan baru yang akan kita lakukan bagi memastikan supaya semua program-program yang diaturkan, penyidikan yang dibuat, kerana akhirnya penyidikan yang dibuat di peringkat MOSTI sebagai contoh, dia akan pergi semula kepada pihak universiti, kerana kebanyakan, boleh saya sebutkan di sini, lebih daripada 80% asas itu akan kembali semula kepada penyidik-penyidik dan pensyarah-pensyarah daripada universiti. Puan Yang di-Pertua, Paya Besar, Yang Berhormat Paya Besar telah menyarankan agar diberi peruntukan untuk latihan dan kemahiran pensyarah. Suka saya nyatakan di sini bahawa ketika ini terdapat 4 program penajaan yang disediakan kepada para pensyarah di UA, iaitulah program Skim Latihan Akademi Bumiputra, Skim Latihan Akademik IPTA, Sub Kepakaran dan Pasca Kedoktoran untuk pensyarah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam usaha untuk memertabatkan pendidikan tinggi negara, di samping meningkatkan kepakaran dan kompetensi pensyarah UA seiring dengan teknologi dan keperluan semasa, KPT berhasrat untuk menyediakan lebih banyak penajaan di peringkat program kepakaran dan sabbatical di masa hadapan. KPT kini sedang menyemak semula kemudahan penawaran dan syarat-syarat kelayakan baru untuk program pasca kedoktoran dan tidak terhad kepada pensyarah berjawatan tetap sahaja.
Selain itu, Yang Berhormat Paya Besar turut mencadangkan diperkasakan lagi kolaborasi antara universiti dan industri. Beliau turut menyarankan agar diberi dana khas Future Ready Academia dengan izin untuk pembangunan pensyarah. Saya berterima kasih atas keperhatian ahli yang berhormat terhadap pembangunan kemahiran pensyarah dan menyambut baik saranan yang telah diberikan. Bagi kolaborasi bersama industri buat masa ini, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KPT adalah program CEO at Faculty dengan izin. Dalam program ini, CEO dari syarikat swasta dilantik menjadi mentor kepada universiti untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dan kepakaran industri dengan para pensyarah dan juga mahasiswa. Bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman pensyarah dalam bidang masing-masing, para pensyarah yang terpilih akan dihantar ke industri selama 6 bulan melalui program sangkutan. Contohnya seperti Intel, Western Digital, Ericsson Malaysia dan Cisco Malaysia. Puan Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang ingin saya sentuh bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Batu Gajah ialah berkaitan dengan TVET, KPT. Seperti yang kita sedia maklum, TVET ini berada di bawah kementerian daripada Bagan Datuk, iaitu oleh Timbalan Perdana Menteri yang menjadi pengurusi TVET-nya. Oleh yang demikian, sebarang program yang diatur itu hendaklah secara bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Kerana di bawahnya terdapat beberapa kementerian yang turut berada merencana dan juga melaksanakan agenda-agenda yang terrangkum di dalam TVET. Dalam konteks universiti, kita memahami keperluan itu, maka universiti perlu menjalankan analisa keperluan melalui Kod Amalan Akreditasi Program ataupun kita panggil sebagai COPPA, COPPA, yang dibangunkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia sebelum sesuatu program diberikan pertimbangan untuk penawaran. Dalam pada itu juga, satu pelan transformasi politeknik 2023-2035 dan pemerkasaan college community telah merangka dengan izin Critical Reform Agenda yang khusus dengan memperkasa sinergi TVET industri melalui pusat teknologi dan industri on campus. Khususnya, sinergi antara JPPKK bersama pelbagai agensi dan syarikat seperti MIDA, MITI, Perkeso dan Talent Corp dalam menyalurkan bakat TVET kepada industri. Dan dalam masa yang sama, pihak KPT juga telah membuat pelantikan 20 orang ahli majlis penasihat industri serta program CEO at PolyCC dan CEO at Faculty sebagai penghubung kerjasama bersama industri agar dapat melahirkan tenaga kerja seiring dengan keperluan semasa industri. Puan Yang di-Pertua, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading dan Yang Berhormat Pekan yang telah mengutarakan saranan agar diadakan promosi meluas, diadakan tiada lagi stigma dalam masyarakat yang menganggap TVET adalah pilihan kedua. Yang Berhormat Batu Gajah pula telah membangkitkan persoalan strategi yang akan diambil untuk memperkukuhkan TVET. Kementerian ini sememangnya proaktif dalam memperkasakan ekosistem TVET negara dan memastikan program yang ditawarkan adalah selari dengan kehendak semasa industri. Justru, KPT telah menyediakan perancangan komprehensif bagi memperkasa TVET KPT melalui penyediaan hala tuju transformasi politeknik 2023-2035 dan M-Tun TVET termasuk M-Tun termaju 2030. Yang Berhormat Batu Gajah juga telah bertanyakan strategi yang akan diambil untuk memperluaskan peluang latihan industri kepada mahasiswa. Kementerian ini sentiasa berusaha untuk memperkukuh dan memperluas peluang latihan industri kepada pelajar-pelajar di
IPT tempatan. KPT juga telah memperkenalkan pendekatan latihan industri berstruktur seperti program 2U2I, Work-Based Learning dengan izin dan Degree Apprenticeship Program. Untuk memastikan pelajar mendapat manfaat maksimum dari pelaksanaan latihan industri, kini Kementerian sedang dalam proses untuk menambah baik dasar latihan industri IPT sedia ada sejajar dengan perkembangan terkini dalam sistem pendidikan tinggi negara. Puan Yang di-Pertua, saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading yang telah menyarankan agar diperkenalkan program pembangunan kemahiran beserta persijilan bagi golongan pekerja yang berpotensi berkembang di industri baru, dan beliau memberi penekanan kepada anggota tentera yang telah tamat perkhidmatan. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, KPT sentiasa komited dalam memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat PSH kepada segenap lapisan masyarakat, termasuklah anggota tentera. Antara usaha yang dijalankan ialah oleh KPT melalui Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA, iaitu kita sedang mengadakan perbincangan bersama dengan Kementerian Pertahanan. Ianya bertujuan untuk bekerjasama dan membangunkan pelaksanaan projek khas yang dipanggil sebagai Work-Based Learning atau WBL 2.0, iaitu pemetaan kurikulum program dengan pengalaman dan perkhidmatan anggota tentera. InsyaAllah, ini akan dapat membantu untuk membangunkan kemahiran anggota tentera kita. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa. Ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kemaman, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat dan Yang Berhormat Tumpat. Yang Berhormat Kemaman dan Temerloh telah menyentuh satu isu penting yang harus diberi perhatian di kalangan mahasiswa kita, iaitu ketahanan mental serta sokongan psikososial kepada mahasiswa. Masalah kesihatan mental di kalangan mahasiswa di IPT seperti kemurungan, depression, kebimbangan atau anxiety dan tekanan iaitu stres merupakan isu yang dihadapi oleh mahasiswa, dan ianya boleh berpunca dari pelbagai faktor seperti perubahan persekitaran, tekanan akademik, masalah keluarga dan lain-lain lagi. Justru meningkatkan program psikososial di IPT adalah langkah penting bagi memastikan pelajar mampu menghadapi cabaran pembelajaran dengan lebih berkesan seperti sesi kaunseling, bengkel pengurusan stres serta program intervensi awal akan dapat membantu mahasiswa dalam mengurus tekanan dan mengembangkan daya ketahanan diri mereka. Yang Berhormat Tumpat telah bertanyakan sejauh mana pendedahan literasi dan advokasi politik dan undang-undang di kalangan mahasiswa selaras dengan hak mereka untuk menjadi pengundi dan menjadi calon pada usia 18 tahun. Sebagai makluman, pada tahun 2012 dan juga 2019, AUKU dipinda bagi membenarkan pelajar menyertai dan terlibat secara aktif dalam politik, baik di dalam maupun di luar kampus. Pindaan ini selari dengan inisiatif Undi 18 yang memperluas penyertaan generasi muda dalam proses demokrasi, walaupun AUKU sendiri tidak secara spesifik menyebut tentang hak mengundi pada usia 18 tahun. Dengan wujudnya Undi 18 dan pindaan AUKU kini pelajar berusia 18 tahun ke atas berpeluang untuk lebih aktif dalam politik, baik sebagai pengundi maupun dalam kerjaya politik lain di kampus. Kementerian ini sentiasa cakna terhadap hak mengundi mahasiswa, di mana pada sesi akademik 2024-2025 baru-baru ini, mahasiswa telah diberi kelonggaran untuk mendaftar lewat bagi memberi ruang untuk mereka mengundi semasa pilihan raya kecil mahkota tempoh hari. Selain itu, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KPT adalah melalui penubuhan kelab pendidikan pengundi di Universiti Awam, program pendidikan literasi politik di IPT, konvensyen pemerkasaan Undi 18 yang telah diadakan pada Mac yang lalu, dan penubuhan Campus Election Committee atau Jawatankuasa Pemilihan MPP yang berfungsi seperti mana Suruhanjaya Pilihan Raya serta dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar.
Puan Yang di-Pertua, seterusnya saya beralih kepada perkara-perkara berkaitan penubuhan Menteri, minta izin sikit. Minta izin daripada Timbalan Speaker. Saya, kalau boleh, saya ingin mengalu-alukan kehadiran daripada kumpulan akademik kepimpinan wanita Selangor seramai 9 orang yang datang melawat, dan mereka merupakan mereka wanita yang terpilih untuk melalui program di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih. Tiga puluh saat, Tuan Yang di-Pertua. Kalau boleh, bukan hari ini, tapi mungkin dalam peluang yang lain, kalau Yang Berhormat boleh memberi penjelasan kepada Dewan tentang suatu program yang Yang Berhormat sendiri bangunkan. Saya tak ingat istilah dia. Agenda memperkasa mahasiswa yang holistik dan sebagainya. Itu ada kaitan dengan jawapan tadi, berkaitan dengan demokrasi dan sebagainya. Yang Berhormat Speaker, saya inginkan pencerahan dan penjelasan. Bolehkah ahli parlimen bangun mencela menteri untuk mengalu-alukan tetamu dalam Dewan dan menjadi satu kebiasaan dalam Dewan ini? Sebenarnya boleh dilakukan, boleh tumpang kepada mana ahli parlimen yang bangun ataupun boleh tumpang kepada menteri untuk mengalu-alukan tetamu sebenarnya. Ya. So kalau itu jadi tradisi, Sebenarnya jadi bukan convention, sebelah sana saja, ya. sebelah sini pun berlaku. Ya, itu macam yang saya katakan. Adakah Ya. itu akan dijadikan convention dalam Dewan ini, Yang Berhormat? Terima kasih. Lain kali mintalah yang lain untuk mengalu-alukan kehadiran. Ya, saya mengalu-alukan perempuan semua. Terima kasih. Untuk soalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota itu nanti, insya-Allah mungkin ada di kesempatan lain boleh saya terangkan secara lebih mendalam lagi apa yang sedang kita lakukan. Itu antara lain ialah kita terus berada di bawah, berinteraksi dengan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk bersuara. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang cuba mengongkong gerakan mahasiswa daripada mana-mana pihak sekalipun. Yang Puan yang di-Pertua, seterusnya saya beralih. Saya ada tinggal 2, boleh panjang sikit tak? Beralih kepada penubuhan institusi pendidikan tinggi awam baru yang telah dibahaskan oleh Yang Berhormat Sempurna. Berhormat Sempurna tak ada hari ini. Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Tawau, Yang Berhormat Labuan, Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Betong. Yang Berhormat Sempurna, Tumpat dan Tawau telah mencadangkan agar dibina IPTA di kawasan masing-masing. Kementerian sememangnya sentiasa komited dalam menyediakan akses pendidikan kepada rakyat melalui penubuhan IPTA yang merangkumi universiti awam, politeknik dan juga kolej komuniti. Walau bagaimanapun, penubuhan sesebuah IPTA baru haruslah diteliti sepenuhnya dari pelbagai aspek. Pertama, permintaan semasa yang merangkumi keperluan dari perspektif pelajar dan masyarakat semasa yang mesti seimbang dengan saiz populasi atau penduduk. Kedua, kecukupan dan kesediaan bekalan tenaga pakar dalam sesuatu bidang. Ketiga, keupayaan menyediakan dan menyelenggara prasarana dengan baik. Keempat, kemandirian keuangan. Kelima, prospek dan jenis program yang hendak ditawarkan. Keenam, risiko pertindihan atau overlapping dengan izin dan sebarang ketidakpadanan dengan IPT serta program sedia ada. Dan ketujuh, penawaran program yang boleh dilaksanakan secara maya. Berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Sempurna untuk ditubuhkan sebuah IPTA di Parlimen Sempurna, maka suka saya menarik perhatian ahli Yang Berhormat bahawa UMS, Universiti Malaysia Sabah, telah merangka perancangan untuk mengembangkan pusat pembelajaran baru di Sempurna di bawah Pusat Pendidikan Fleksibel UMS. Antara program yang bakal ditawarkan adalah program pengurusan pelancongan dan program aquaculture, dan termasuk juga kalau sekiranya ada keperluan dalam bidang-bidang yang terkait dengan keperluan bidang food security atau dalam bidang pertanian, makanan dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun perkara ini tertakluk kepada perbincangan lanjut dengan pihak kementerian dan agensi-agensi yang terbabit, termasuk Kementerian Ekonomi. Buat masa ini juga telah terdapat beberapa
IPTA dan cawangan UA di Kelantan dan juga di Sabah. Ingin saya juga tegaskan bahawa trend penawaran kemudahan pendidikan tinggi ketika ini adalah secara hybrid, iaitu secara fizikal dan maya. Ini bermakna pelajar boleh mengikuti pengajian di mana sahaja tanpa perlu berada di kampus secara fizikal. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 5 minit. Lepas itu yang tak sempat dijawab, sila bagi jawapan tertulis. Menteri, boleh mohon jawapan yang tadi ditangguhkan. Ya. Tok Temerloh. Saya akan cuba dapatkan yang dibangkitkan oleh Temerloh dan juga beberapa orang yang lain, ya. Ada, izinkan saya habiskan sikit jawapan di sini. Antara yang disebutkan termasuklah dari Betong tadi, untuk pengetahuan Yang Berhormat dari Betong, iaitu politeknik yang sedia ada ini akan dinaikkan ke taraf politeknik konvensional, iaitu kalau sebelum ini politeknik di Betong itu hanya bersifat metro yang kecil saiznya, dan kita sedang merangka untuk menaikkan taraf politeknik yang ada di kawasan Betong itu. Saya juga ingin mengambil maklum tentang perkara-perkara lain yang dibangkitkan. Ini termasuklah berkaitan dengan hal-hal tentang yuran pengajian, tentang kemasukan pelajar-pelajar ke IPTA dan lain-lain, dan juga persoalan tentang AUKU, tentang PT-PTM, beasiswa dan bantuan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah keuangan mereka. Izinkan saya juga menjawab perkara yang terkait dengan UEC sebagai salah satu syarat kemasukan ke IPTA. Yang Berhormat ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Raup dan juga Yang Berhormat Temerloh. Pihak kementerian mengambil maklum bahawa terdapat pelajar yang memiliki kelayakan UEC berhasrat untuk menyambung pengajian mereka di IPTA. Walau bagaimanapun, berdasarkan perkeliling Ketua Pendaftar Institusi Pengajian Tinggi Swasta, KPM bilangan 2004, kelulusan sijil UAC boleh digunakan untuk kemasukan ke IPTS sahaja. Yang Berhormat Temerloh juga telah bertanyakan berkenaan ini, termasuk antara lain yang dibangkitkan berkaitan dengan bilangan pelajar yang digolongkan sebagai golongan golongan T15 di IPTA. Untuk makluman Yang Berhormat, mana Temerloh? Ada sini. Menteri. Ya, saya bagi. Sistem yang ada di peringkat kita di KPT merekodkan bilangan enrolment pelajar warga negara mengikut pendapatan keluarga B40, M40 dan T20 di IPTA yang merangkumi UA, Politeknik dan College Community. IPTA yang merangkumi UA, Politeknik dan College Community ini berdasarkan kepada sistem MyMohes, bilangan enrolment pelajar warga negara mengikut pendapatan keluarga pada tahun 2023 sebenarnya majoritinya adalah daripada B40. Sebagai contoh, saya ambil dalam konteks universiti awam, kita mempunyai seramai 361,000, iaitu keseluruhannya 64.4% keseluruhannya. Manakala di Politeknik, kita mempunyai sebanyak 60,831 atau 76.5% daripada B40, dan juga dari College Community kita mempunyai seramai 12,596, seramai 75.8% kesemuanya. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan masalah UEC. Walaupun sekolah yang dikatakan UEC daripada swasta, tetapi kita tahu bahawa ini adalah satu sistem yang memang telah lama wujud di Malaysia, dan kebanyakan pelajar daripada UEC ni bukan saja ambil sertifikat sijil untuk UEC, tapi mereka juga mengambil
SPM dalam peperiksaan. Satu. Kedua, kebanyakan daripada mereka ini, anak kita ni, daripada pelajar ni, di-recognize oleh universiti di luar negara. Dan kebanyakan mereka selepas SPM ataupun CJ UEC ni, mereka belajar di luar negara, mereka diserap sebagai modal insan yang berkualiti di luar negara. Dan satu. Kedua, apakah pandangan kepada Menteri, Kerajaan Negeri Sarawak bukan saja terima tetapi mereka juga recognize masuk salah satu syarat masuk ke universiti di Negeri Sarawak dan juga dibenarkan untuk sebagai pengambilan dalam jawatan awam. Apa pandangan Menteri? Yang Berhormat Menteri sila gulung. Saya perlu jawab, tak perlu. Saya akan jawab nantilah. Ya. Saya fikir Yang Berhormat, seperti yang kita sedia maklum, isu ini berlarutan begitu lama sekali. Sama ada yang sini berada di sini atau yang sini berada di sana. Ya. Dan sehingga kini, isu yang berterusan yang begini seharusnya memerlukan tidak bermain dengan keterlaluan atas faktor-faktor tertentu. Bagi saya lebih baik kita melihat ke dalam aspek ini secara mendalam, bukan hanya dalam konteks bagi saya. Kalau ditanya kepada saya, isu yang berkaitan dengan accreditation, dengan izin bagi CJ tertentu, bagi saya bukan hanya tertumpu kepada satu-satu CJ. Kita perlu melihat juga apa CJ lain yang menjadi halangan bagi pelajar-pelajar kita, anak-anak rakyat kita di sini untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan supaya satu kajian menyeluruh perlu dibuat, termasuk dari segi konten kurikulum yang ada. Jadi saya harap supaya isu-isu yang begini kita tidak membincangkan secara mengikut musim-musim tertentu bagi menagih orang kata sokongan dan dokongan, tapi ini adalah merupakan isu pendidikan yang memerlukan pemikiran, peninjauan daripada kita semua. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya mohon maaf kepada Yang Berhormat sekalian. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak sempat saya menjawab. Dan saya akan bagi mereka yang tidak sempat untuk saya menjawab, perkara-perkara yang dibangkitkan akan kita susuli dengan jawapan-jawapan secara bertulis. Sekali lagi saya menghargai persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian dalam sesi perbahasan khusus yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang